warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Afahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang kita tidak mampu menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Maka adanya, wujudnya kita ni diwujudkan oleh Allah, bukanlah kita ni ada, tetapi menyatakan Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang wujud. Jadi ini yang sekarang ini yang dianggap asing oleh manusia-manusia pada akhir zaman ini, menganggap dirinya ada, berpunya. Kerana kalimat yang sakti, kalimat yang sangat afdal, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyebutnya adalah afdal zik, iaitu yang paling mulia sebutan adalah la ilaha illallah. Maka la itu harus kita kenal. Mengapa Allah menjadikan kalimah sakti ni kalimah yang sangat mulia, kalimat yang mengalahkan kalimah-kalimah yang lain, yang afdal, yang paling aulia, paling aula, paling utama. Kalau kita tidak bersyahadat, mana kita belum akan menerima pembuka segala apa pun ilmu-ilmu yang ada. Jadi itu, maka Allah memberikan kita iaitu kalimah ini supaya kita fahami dulu, supaya kita dapat amaliakan dengan penuh keyakinan. Kalimah ini adalah kalimah thayyibah, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru disambung Muhammadur Rasul. Maka asyhadu an la itu maknanya kita mengatakan, bahawasanya kita ni tidak ada. Aku naik saksi. Betul? Aku naik saksi. Apa yang disaksikan? Kita menyaksikan kita ni sebenarnya tak ada. Kita nyaksikan juga pun daripada penglihatan Allah. Tu. Jadi yang saksi itu tadi adalah dia juga yang menyaksikan dengan penglihatan yang diberi kita lihat. Kita ni tak pernah wujud, tak pernah ada, belum disebut lagi pun tak ada, lalu dihidupkan kita daripada diri Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan Allah tu banyak, tapi tetap menyatakan esanya tadi. Maka itu yang kita nak lihat, sekalian alam ini yang banyak yang kita tak mampu dihitung di langit dan di bumi, semuanya itu adalah nak menyatakan diriku, kata Allah.
Maka tu jangan engkau merasa ada itu kalimah asyhadu alla, kau nyaksikanlah semua tu bahawa itu tak ada, yang ada aku nak menyatakan diriku. Semua sekalian alam ni tidak ada, tapi nak menyaksikan aku yang ada. Ini yang sekarang kita bila dah masukkan ilmu-ilmu yang lain dulu, kita tak masukkan ilmu yang Allah Ta'ala suruh kenali aku dulu. Ingin aku dikenali. Maka aku jadikan yang pertama Nur Muhammad. Daripada keasyikkan diriku sendiri. Maka aku dalam berasyik diriku tak memerlukan untuk aku jadikan sekalian alam ni. Maka aku dalam asyik berasyik tu ingin aku dikenali, ingin dikenali, maka Allah terzahirkan dua Nur Muhammad dan Nur Zat Allah SWT. Untuk tujuan apa? Tujuan dia tak lain nak menyatakan yang wujud hanya Allah. Tapi wujud yang pertama nak dijadikan tadi untuk dikenali adalah Nur Muhammad itu. Ini yang dikatakan banyak oleh orang ramai, ya. Penghujung zaman, pengakhir zaman, kata Nabi dianggap asing. Dan kita pun dah terlalu lama sangat tak memahami ni. Yang kita faham adalah kita terus beribadah tanpa mengenal Allah dulu, tanpa memahami. Yang kita terasa angan-angan, kita rasa Allah tu kita kenal dah. Padahal kita baru menyebut. Kita menyebut nama dia baru Allah. Kita belum kenal. Sebut nama apa ni, Perdana Menteri kita yang baru ni, siapa nama? Anwar. Tan Sri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Tapi kita sebut tu 10,000 kali satu hari, Anwar Ibrahim. Tapi kita tak kenal dia. Kemudian kita jumpa dia kat mana-mana. Kita kata, kenapa dia tak tegur? Aku sebut dia 10,000 kali 10 tahun dah, Anwar ni. Ni bukan nak cerita hina dia, bukan. Maknanya nak bagi faham. Jadi dia tak tegur kita. Kenapa? Jadi kita jangan marah Anwar tu. Sebab kita tak mau berkenalan, ataupun kita tak nak pergi di mana rumah apa dia, saya ini gini-gini. Kita tak berkenalan. Jadi kita syok sendiri. Kita ingat kita dah kenal Allah. Tapi rupanya kita tak kenal. Kita baru sebut. Kesian. Menangis orang tu bila saya ceritakan dia. Dah 40 tahun dia ingatkan dia dah kenal Allah. Dia keluar tablik, dia keluar tu, dia ingat dia kenal Allah, dia ajak orang apa. Rupanya dia belum kenal Allah lagi. Dia rasa bila orang tu, bila dia tak kenal Allah, dia akan rasa dia tu ada. Dia tu wujud. Dia rasa dia yang merancang, dia buat sesuatu ni, dia buat solat ni, berapa kau nak bayar imbalan, ya Allah, aku ibadah ni nakkan syurga, takutkan neraka. Dia banyak berolahkan begitu. Orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia akan bersifat gitu. Kan? Jadi manusia yang maknanya manusia yang Allah Ta'ala bagi tahu innal lazina amanu. Banyak dalam Quran semua Allah kata innal lazina amanu, sesungguhnya orang beriman dulu. Wa amilus baru melakukan amal ke amal soleh dulu ke beriman dulu? Puan-puan, tuan-tuan semua yang datang ni semua dimuliakan Allah. Saya tak payah lagi nak angkat-angkat nama puan-puan, tuan-tuan, sebab duduk ada dalam majlis ni, di dalam mana Allah dah bagi naungan yang amat besar, rahmat yang besar. Sebab inilah ilmu yang sejati, ilmu yang Allah Ta'ala sendiri suruh kita belajar. Dan Nabi Muhammad SAW 13 tahun Nabi Muhammad SAW ajarkan ni dulu sebelum beramal amal-amal soleh lain. Ini dulu kena faham. Innal lazina amanu, kena beriman kepada Allah yang pertama sekali. Rukun iman 6 kan, tapi yang pertama sekali kalau kita gagal yang lain. Ini ibu dia. Tapi kita dah melangkah. Kita bila sebut nama Allah, kita rasa kita dah kenal Allah. Itu tadi. Jadi perempuan, tuan-tuan perempuan semua, muslimin muslimat yang dihormati, datang ke sini tadi adalah siapa yang memanggil ataupun datang tu dengan naik kenderaan apa?
mana kita datang tadi ni tadi, yang panggil, yang dudukkan kita kat sini ni siapa? Alhamdulillah. Ini semua Allah yang nguruskan kita. Kita rasa macam tidur. Ini saya buat kajian, rupanya Rasulullah tu dia tak tidur. Memang tak tidur. Sebab tidur dengan berjaga sama. Apa rahsia dia? Tapi terlalu awal saya nak ceritakan. Saya bagi suspense sikit lah. Tapi sebenarnya tidur dengan tak tidur sebenarnya sama. Kalau kita kenal Allah. Sebab kita tak pandang siapa yang tidurkan kita. Betul? Kita rasa kita tidur sendiri ke? Kita rasa macam kita ni tidur sendiri. Aku nak tidur lah. Betul? Tidurlah, bismillah. Kita rasa kita yang tidur. Lepas tu bangun kita rasa kita pula. Kita yang bangun. Betul? Kita tak memakai cara yang Rasulullah SAW. Tidur tapi tak tidur. Sebab tidur, siapa nak keluarkan roh kita keluar? Siapa nak tidur, nak apa? Ada ya. Siapa yang keluarkan roh kita? Pernah nampak roh kita keluar masa tidur? Tak pernah. Allah, rugi lah. Macam mana nanti? Sakaratul maut. Macam mana? Ini saya minum ni. Rasa air tu. Berbunyi air tu masuk. Siapa yang memperjalankan air tu jatuh? Kita nak halusi. Kita bukan nak halusi macam mana? Supaya kita rasakan Allah. Tak ada rasa keakuan diri. Nikmatnya. Beruntungnya kita. Bila kita dapat rasakan Allah dah di hidup kita ni sendiri adalah Dia. Bukan mengaku kita di Tuhan. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Dan orang akan tuduh kita mengaku tu, ilmu si Ajis ni ilmu manunggaleng kaula Gusti. Bahasa Jawa. Menunggal dengan Allah, bersatu. Mana boleh manusia bersatu dengan Tuhan? Tuhan pun tak boleh bersatu dengan kita. Sebab apa? Kita tak pernah ada. Yang Allah nyatakan adalah bukan diri dia banyak, tapi menyatakan diri kita ni tak ada. Tapi tetap kita nak pakai ada, kita berbalah lah, kita tak faham. Jadi bila keluar roh kita, keluar waktu tidur. Perasan tak bila keluar waktu tidur tu mengapa gelap? Gelap tak? Gelap ke terang? Bila kita tidur? Terlampau terang. Terlampau terang. Jadi gelap. Terlampau terang jadi gelap. Masuk dibawa dalam mimpi dia, keluarkan Allah, keluarkan roh kita. Terbuka ni. Dia macam ni. Pintu langit ni. Kita ni kepala ni langit. Bila tidur dia buka keluar. So, kita perasan macam dia keluar sana. Padahal dia main kat dalam ni. Kat dalam kita ni dia adalah perjalanan. Perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rasa macam kita mimpi tu macam kita keluar je. Tapi dia bukan keluar, dia main kat dalam. Roh tu main kat dah. Sebab apa yang di luar ada kat dalam diri kita. Sekalian alam ni, syurga, neraka, semua ada dalam diri kita. Iblis, malaikat, roh-roh para nabi, semua ada bermain dalam alam kita ni. Rahsia dia tu. Itu yang kita nak faham. Kita dah hidup berapa puluh tahun, kita belum dibukakan, belum lagi tahu lagi rahsia yang Allah bagi pada masing-masing ni. Kita semua dimuliakan Allah. Ada rahsia Allah dalam diri kita. Kalau kita tak kenal, rugilah. Maka tu Allah Ta'ala kata, kenal dulu yang dalam tu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok dalam diri kamu. Kalau kamu bergerak tu, adakah kamu yang bergerak? Kamu melihat tu, adakah kamu yang melihat? Kamu hidup tu, kamu rasa kamu hidup ke? Dan apa menu-menu hari-hari yang sejak kebelakangan ni, siapa yang susun kita punya menu-menu dulu? Siapa? Nak makan apa, nak minum apa, nak ke mana ni? Daripada kita lahir sampai kita dah menikah, lepas nikah ada anak, ada cucu, kesudahan dia. Siapa yang susun rancangan tu? Siapa punya skrip-skrip yang kita ikut sebenarnya? Tapi kita tak percaya bila tak belajar mengaji kenal diri, kenal Allah ni. Kita rasa macam itu yang jadi kita risau tu, risau.
Macam mana aku nanti dalam kubur? Macam mana aku nanti nak jawab malaikat Munkar Nakir? Tak bolehlah aku jawab ni. Duduk dalam kubur seorang-seorang nanti. Sebab kat dunia kita tak rasakan betul-betul berkehidupan dengan Allah. Kita rasa kita boleh kuat tu, kita boleh kudrat kita. Padahal itu semua hak Allah. Kita ganti kata-kata kita punya hak. Lama-lama dia biar tak belajar kenal diri, kenal Allah. Lama-lama kita jadi Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku boleh buat suruh hati aku. Dapat istidraj, bahaya. Allah bagi juga dengan Fir'aun. Kau boleh nak buat apa pun ambil. Supaya bertambah jauh dengan Allah. Lagi ke depan hidup ini kita tak merasakan dekat dengan Allah. Lagi ke depan kita nak, ya Allah, aku buat solat tahajud dah 20 tahun. Kau nak bayar apa ya Allah? Bagi aku syurga ya Allah. Ya Allah, aku solat ni dah 20 tahun ya Allah. Minta taubat dan tu, jangan masuk aku dalam neraka. Itu minta ke paksa? Jadi kita tak dapat rasa kemanisan dengan Allah di dunia. Jadi kita ni, Allah Ta'ala kata kita kena merasakan kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebelum kita nak rasa kemanisan cinta dengan Allah, asyik dengan Allah, kita mesti kenal lah. Tak kenal maka tak cinta, betul? Jadi kenal betul-betul sungguh. Cari siapa yang boleh kenalkan kita dengan Allah. Siapa entah guru dia, Rasulullah kata. Selepas Rasulullah SAW mengajar pada sahabat-sahabat dan umat di zaman Rasulullah pesan, di zaman masing-masing ada pembimbing rohani. Pembimbing rohani ini orang arif billah lah. Wali-wali Allah. Ya. Rasulullah tak sebut ulama tau. Minta maaf saya cakap, bukan nak hina ulama. Tapi Rasulullah bagi tahu pembimbing mursyida. Mursyid yang boleh bawa kita kenal kepada Allah. Kerana dia dah tentu dia tu kenal diri, kenal Allah. Dia dah arif billah. Jadi kita ni Nabi kata kena cari. Di zaman kita masing-masing ada. Kalau kita tak jumpa, Rasulullah kata apa? Ni bukan saya cakap. Rasulullah kata matinya, kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, ataupun dia tak kenal Allah, maka matinya mati seperti kafir jahiliyah. Na'udzubillah. Sebab apa? Dia lagi masih merasakan ada keakuan diri. Bila orang yang ada keakuan diri ni disebut orang yang lalai. Bila orang yang lalai ni maknanya azab. Hidupnya dalam keadaan azab. Masuk surga tapi tak macam apa? Tak puas hati. Sebab ada lagi benda lah yang lebih nikmat daripada surga. Muslimin muslimat yang dihormati, tahukah kita apa yang lebih nikmat daripada surga? Tahu tak? Jadi di dunia lah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nazira. Tidak aku utus dia itu Muhammad Rasulullah SAW tidak lain membawa kabar gembira mubasyiran wa nazira, sampaikan berita. Apa berita gembira tu? Supaya kita kenal Allah SWT. Sekarang ni ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni dulunya dah dicabut sebab orang Yahudi dia punya guru iblis. Yahudi ni takkan senang dengan kita Islam. Allah Ta'ala kata dia kerja dia akan menyesatkan kita dengan cara sesat yang lebih besar, iaitu dia tak bagi kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Tapi ambillah PhD bagi bidang agama lain, ambillah. Dia memang pasal dia lebih tinggi lagi PhD dia, iblis ni. Ilmu dia lebih hebat lagi. Jadi dia tak nak tu kalau manusia tu kenal diri, kenal Allah, habis dia tak boleh goda. Lemah dia. Dulu kita tak kenal diri, tak kenal Allah, iblis kencing, syaitan kencing, dia ganggu kita, kita tak nampak dia, tapi kita rasa terganggu. Kita marah dia kalau solat tak khusyuk ke, syaitan ni kacau, ganggu, was-waskan aku. Syaitan. Kita salahkan syaitan ya, iblis. Syaitan dia tak kacau pun kita kata kacau juga. Sebab kita tak nampak dia. Kita pergi haji, siapa pergi haji, melontar balik. Bismillahirrahmanirrahim, syaitanirrajim. Balik syaitan. Batu kan, balik. Tak nampak pun syaitan. Kita tak faham. Balik kita jadi syaitan lagi.
Tadi kita balik setan, balik sini lagi setan. Sebab kita riak, kita takbur, kita sombong, kita tak sedar. Kita balik pada haji, balik pada umrah, kita rasa kita bersih, kita banyak beramal lah, kita pahala kita banyak. Itu yang kita dapat. Lagi kesombong, keakuan diri itu akan menebal lagi-lagi banyak. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi itu kita perlu. Yang ilmu lain belajar. Saya tak kata tak boleh belajar. Belajar, tapi cari jalan ni. Rasulullah dah bagi tahu. Kalau macam mana pun tinggi ilmu kita, tapi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, akan banyak jadi rosak hidup kita. Sebab kita berbangga dengan apa yang telah kita lakukan. Padahal siapa yang kalau kita solat tahajud 20 rakaat, 20 tahun nak katakan, siapa yang bagi kita berdiri tegak tu? Siapa? Siapa yang bagi kita angkat takbiratul ihram untuk solat? Siapa yang bagi kita rasa untuk kita nak bersebut nama Allah? Siapa yang bagi rasa nikmat asyik dengan Allah? Mengapa kita sandarkan diri kita? Selagi kita sandar pada diri kita, aku yang beribadah, aku yang, maknanya ada dua aku. Satu, yang mana satu sebenarnya aku tu hanya satu Allah, bukan kita tambah kita pun aku juga, ada dua. Mana bila dua syirik tak? Satu kita sembah Allah, satu sembah diri kita, boleh? Ayat di mana Allah Taala kata, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensekutukan aku dalam kau lakukan ibadah. Iaitu jangan kau mengaku engkau yang melakukan ibadah. Engkau solat, engkau cakap engkau yang solat. Solat buat juga, tapi jangan mengaku kita. Ini kehendak Allah. Ini Allah yang bagi rasa suruh kita Kalau Allah tak bagi rasa, boleh kita buat? Tak mampu kita. Jadi kita ni datang ke sini, dari saya daripada Kedah sini datang KLIA, datang ke sini, saya tak nampak pun saya ni yang berjalan. Saya nampak Allah yang memperjalankan. Susahlah si Haji ni. Ada ke? Kan kaki kita yang jalan. Kan kapal terbang bawa kita. Betul? Kita tak mengaku sebab kita tak belajar. Kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita rasa kita. Padahal la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada aku naik saksi sekalian alam ni yang Allah jadikan. Semuanya tak ada. Yang ada hanya Allah. Tapi kita tak dapat olahkan dalam kehidupan. Kesian kita. Kesian. Tapi Alhamdulillah, walau macam mana pun umur kita, yang penting kita dapat faham pada kali ini. Inilah hidayatullah. Kita yakin kita lah yang dipanggil orang beriman. Bila disebutkan dalam Quran, innal lazina amanu, kita lah orang yang beriman. Tapi kalau kita dipanggil ke Allah 1000 kali pun, innal lazina amanu, kita tak terpanggil lagi. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Rugi tak? Rugilah. Innal insana lafil khusr. Manusia itu dalam kerugian bila dia wal asr, tidak nampak, tidak dapat mengolahkan dalam kehidupan yang esa, yang tunggal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ni, hari ini kita Allah Taala buka singkapkan mukasyafa ghaibu lil fuqara. Kita tak punya apa-apa, tak tahu apa benda kita. Tapi bila Allah bukakan baru kita tahu punya kita ni tak ada lah. Syukur ya Allah. Selama ni aku rasa aku ada keakuan aku ya Allah. Aku boleh buat ni, sombong macam iblis. Aku boleh buat ni, aku angkat ni, aku tekan banyak kereta, aku yang tekan lah. Aku nampak lampu isyarat tu merah, makna aku tahu, aku yang tahu itu berhenti. Bukan kita, ya Allah, engkau lah yang bagi aku pengetahuan untuk merah ni berhenti, hijau ni berjalan, engkau lah ya Allah. Kita nak mengaku sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita tak berkehidupan dengan Allah. Berat kita ni, sebenarnya berat sangat kesalahan kita. Bukan kecil. Kalau dosa-dosa kecil tak apa, ini dosa-dosa kita mensekutukan Allah. Sebab apa? Kita mengatakan kita hebat. Kita masak. Ya, muslimin muslimat yang suka masak, kita masak. Kita gunakan api. Kita pernah berterima kasih dengan api. Api itu siapa jadikan?
Mana kita tak kenal Allah. Kita kacau ikut lawan, ikut tawaf kan? Ikut tawaf kacau kuah kan? Supaya apa? Mengesakan Allah. Siapa yang makan makanan tu, anak ke cucu ke siapa-siapa makan, dia dapat cahaya iman untuk mengesakan Allah. Kita fikir dia nak sedap je. Sedap, lepas tu dia lupa pada Allah. Salah dah kita. Banyak salah tak? Eloklah tu. Bila kita belajar ni memang banyak salah. Kalau nak banyak betul, belajar tempat lain. Kalau belajar kat sini, salah aja je kita. Jalan kaki ni, rasa kita yang angkat kaki kita, salah dah dengan Allah. Adab dia. Tak boleh. Kita jalan angkat kaki ni tadi, kita mesti rasakan dia yang angkat, kudratullah yang angkat kita. Jangan balik ni pula jalan macam robot pula. Si Haji kata balik ni, kita terus amalkan. Pelan-pelan amalkan. Ini nikmat. Mak Ji. Oi Mak Ji. Nikmat Mak Ji. Nikmat bila kita dengan Allah. Lebih nikmat daripada syurga. Syurga pun duduk kat syurga kurang lagi. Nak lihat wajah Allah. Nak bersama dengan Allah. Tak ada nikmat lagi. Wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang paling best adalah dengan Allah. Itu Rasulullah dapat Isra' Mi'raj ketika berjumpa Allah. Rasulullah tenggelam lebur, tak ada diri kedirian dia. Tenggelam yang ada hanya Allah. Nikmat yang tak ada lebih sedap lagi. Lebur tak ada keakuan diri. Nikmat Mak Ji. Untung kita dapat dengar cerita ni. Kalau anjing lah dengar ni, anjing tu masuk syurga dengar cerita kita ni. Kita lagi manusia pula tu, lagilah besar Allah nak bagi. Iaitu Allahnya Allah nak bagi kita. Ya Allah. Bukan syurga, pemilik syurga kita dapat Allah. Supaya Allah jadikan syurga tu, supaya kita tahu siapa pencipta syurga tu, Allah. Itu 1% Allah nak bagi tahu. Itu nikmat. Kalau aku tu lebih besar nikmat. Jadi jangan kau menyembah pada syurga. Sembahlah pemilik syurga. Baru kau dapat nikmat yang paling sempurna. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Beruntung kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ingat Nabi Muhammad SAW mana ada amal macam ni. Si Hajiz ni ilmu mana dia pakai? Jangan pula ada orang tak pernah dengar langsung dia kata ilmu saya ni pula. Bukan ilmu saya, ni ilmu yang sejati, yang mula-mula sekali. Siapa-siapa pun yang mula-mula sekali, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu Nur Muhammad, ini yang disuruh kena faham, iaitu kenal Allah Subhanahu Taala. Dah berapa lama kita hidup dengan suami kita, dengan isteri kita? Adakah kita kenal? Tak. Sebab memang betul kita kenal lah. Apatah lagi mak ibu kita yang melahirkan kita. Kita kenal tak mak kita? Kenal tak? Mestilah kenal. Hidup kita dah berapa lama dia lahirkan kita, mak kita. Bila sebut nama mak kita Rohani, mak saya nama Rohani, bergetar tak hati kita? Tapi kalau sebut nama apa ni, Nurhaliza ke, saya tak bergetar. Walaupun dia penyanyi top ke kan, saya tak bergetar. Tapi orang sebut nama Rohani, nama mak saya, siapa sebut ni? Berpaling tak kita, bergetar tak dalam hati kita? Sebab kita kenal tak? Mestilah mak kita kenal. Begitulah siapa pun orang yang kita kenal, pasti kita akan cinta. Nakkan lagi Allah pula tu. Siapa yang hidupkan kita? Siapa bagi nikmat kita? Siapa bagi nikmat lihat, nikmat apa ni, percakapan, nikmat mendengar, nikmat rasa macam-macam tak mampu kita nak hitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal. Nikmat mana satu yang kita nak dusta? Kita dah kenal lah Allah SWT. Dia semua bagi. Ujung rambut, ujung kaki, semua seisinya. Siapa yang ciptakan? Siapa pencipta dia? Lepas tu dimasukkan roh. Dalam roh tu ada rasa. Berbagai-bagai rasa kita dapat faham. Siapa yang bagi? Itu kita nak faham. Bila kita dah faham tu, bergerak tubuh kerana hati yang gerak. Bergerak hati kerana nyawa. Bergerak nyawa kerana roh. Dan roh tu tak lain daripada sifatul. Dan sifatullah tak lain daripada zatullah, daripada Allah. Ada kita lagi tak? Ada kita lagi tak, Mak Haji? Ada tak? Pak Haji, ada tak? Ada tak kita lagi? Tapi mengapa kita sombong, kita kata kita ada? Sedangkan pengakuan kita, asyhadu alla ilaha illallah. Tak ada. Aku nyaksikan, aku tak ada, semua tak ada. Aku bergerak ni Allah, aku hidup ni Allah, aku bercakap ni Allah.
Maka tu Rasulullah dibagi lagi tambahan lagi, bagi faham lagi pada kita lagi. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna. Bukan engkau ketika engkau membunuh, ketika engkau melontar, ketika engkau memanah, bukan engkau Muhammad, aku. Allah menegaskan lagi. Maknanya apa pun yang kita bergerak, apa pun yang kita bernapas naik turun, siapa yang naikkan napas kita? Siapa yang turunkan? Siapa yang berhentikan? Kalau dia naik tak turun, mati tak? Mati. Tapi apa yang ada pada kita? Kita tak pernah hidup. Jadi kalau dalam mimpi tu tadi kita mimpi tu siapa punya cerita tu kita mimpi. Kita boleh tak susun, aku nak mimpi masuk istana lah, aku nak mimpi best-best lah. Boleh tak? Tak boleh. Tapi siapa yang bawa kita mimpi tu ke mana-ke-mana? Allah. Jadi siapa yang kontrol dalam mimpi kita tu? Yang kontrol tu 24 jam dalam mimpi kita tu siapa? Bila bangun tidur kita kata apa? Ya Allah, aku nak siapkan suami aku. Ya Allah, nak hantar isteri aku pergi kerja. Otak kita fikir itu dulu. Patutnya bila bangun dia tidur, ya Allah, uruskan aku juga. Ya Allah, seperti mana dalam mimpi aku engkau urus, di luar mimpi engkau juga kena urus. Ya Allah, aku tak tahu benda. Ada pernah cakap macam tu? Tak pernah, ya Allah. Cuba makji-makji, muslimin muslimat yang dihormati, ini hidayah tau. Ini geliga tau, geliga. Ini satu benda sangat berharga. Tak ada yang boleh menilaikan harga ni. Iaitu keyakinan kita berkehidupan dengan Allah. Tak ada kita. Itu satu nilai yang sangat tinggi. Tak ada siapa-siapa boleh. Engkau kaya macam mana pun, kalau tak ada ni kau tetap rugi. Kau ilmu tinggi macam mana pun, kau tak ada geliga ni kau rugi. Apa dia? Keakuan diri tolong buang. Kita ni tak pernah ada. La tak ada. Nafi. Kalimat tu nafi, mengisbatkan yang wujud hanya Allah. Jadi bawa dalam kehidupan kita. Nikmat ya Allah. Ini yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu. Nikmat ni bila orang dapat betul mengesakan Allah, nombor satukan Allah, tak ada diri dia, iaitu asyhadu an la ilaha, betul-betul faham, menyaksikan tak ada diriku, tak ada, semua yang ada aku nampak hanya Allah. Semuanya Allah yang mentadbir di langit dan di bumi. Iblis, malaikat, semua. Siapa yang takbir? Semua tu tak ada kekuasa. Kita pun tak ada, iblis pun tak ada, malaikat pun tak ada kuasa, malaikat maut, malaikat muka langit, semua tak ada kekuasaan. Yang ada kekuasaan Allah. Jadi siapa yang bagi kekuasaan kepada malaikat, kepada iblis, kepada semua ni, siapa yang bagi? Allah. Kita nak takut apa sekarang ni? Yang kita risau-risau ni semua kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan di bumi. Kerajaan Allah. Kita datang sini pun Allah yang memperjalankan saya. Kita semua ni Allah yang memperjalankan duduk di sini. Duduk di sini dengan siapa kita? Dibawa oleh Allah. Semalam saya hampir-hampir nak pergi Qatar. Nak tengok Piala Dunia apa ni, akhir pertandingan akhir. Tapi orang rumah saya tak bagi. Tak apalah saya cakap. Sebab kita nak suasana tu tadi. Supaya bagaimana kita nak nampakkan tadi. Kita berada di stadium tu, makna kita dah berada di dalam keadaan rahmat Allah. Sebab kita tahu, kita jangan nampak afal tu tadi. Orang tu tengok nonton bola, dia tu tadi atas urusan dia, itu semua susunan Allah. Jadi kita duduk di suasana yang berapa, 100,000 orang stadium tu. Lebih kan? Lebih 100,000 orang. Jadi kita dapat duduk suasana yang macam tu, kita bayangkan seluruh tu malaikat. Saya macam tu. Sebab saya tak nak nampak yang lain. Dan kita nak nampak tu penonton bola tu, dia orang punya hal lah. Kita kalau dapat duduk situ, kita rasakan sekeliling kita ni adalah malaikat-malaikat yang sentiasa berzikir. Bila gol dia nampak dia dapat apa, nikmat dengan Allah. Tukarlah. Supaya kita tengok bola tidak lalai. Sentiasa kita mengesahkan Allah juga. Itu petua yang maknanya skill-skill yang Allah Ta'ala bagi. Supaya kita hidup ni, kita dapat kalahkan. Iaitu kita sentiasa, suasana ni tak dapat lalaikan kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham lah apa muslimin muslimat? Boleh faham sikit tak? Saya tengok muka macam banyak faham ni. Kejap lagi saya nak tengok seorang-seorang bagi talk sikit lah. Apa yang dipaham tu bagi sikit lah, bagi semangat sikit.
Saya kalau cakap macam ni, saya tengok tak ada yang cakap faham, saya rasa lemah juga. Saya syok sendiri saya cakap. Ya. Jadi saya tengok semua wajah-wajah semua menerima hidayah, muka tu bersinar cahaya kan. Segar rasa hidup ni. Baru tahu hidup yang sebenarnya kita nak mengesahkan Allah. Bukannya kita nak syurga. Bukan kita takut neraka. Bukanlah saya cakap syurga tak betul, neraka tak betul. Ada. Tapi bukan situ hala tuju. Allah jadikan syurga kan supaya kita tahu nikmat syurga tu sedap. Allah tu lebih nikmat. Kalau Allah tak jadikan syurga, kita tak faham nikmat tu macam mana. Jadi Allah tu bijaksana, dia jadikan kita. Allah boleh jadikan Adam, kun fayakun jadi Adam. Tak payahlah buat patung dulu, buat pasir aja. Tak payah ambil tanah sana, tanah sini buat Adam. Terus kun fayakun jadi manusia Adam, patung Tak payah suruh malaikat beribu tahun ambil tanah Mekah, ambil tanah Madinah, ambil tanah syurga, buat patung kita ni, datuk kita Adam. Lama. Sampai patung tu dah siap pun malaikat kagum. Cantiknya manusia ni, ya Allah. Ya, design dia siapa? Allah. Ke ada orang lain punya design manusia ni? Kita ni, design kita siapa buat? Allah. Cantik tak? Cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semulia-mulia kejadian makhluk. Tapi bila manusia ni, dia lah Allah. Berbalah-balah mengaku dia yang ada, dia yang kuat, dia sombong, jadi teruk. Asfalasa lebih teruk lagi. Teruk daripada binatang. Binatang tak dibagi akal. Kita ni lengkap dibagi akal. Tahu beza yang hak, yang batil. Yang salah, yang betul. Kita boleh ikut mana betul, mana salah. Tapi kita berbalah, kita sembunyikan. Kita ikut hawa nafsu kita, betul ke salah, lantaklah. Orang bukan tahu. Itu. Tapi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita berasa khauf. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang betul takut kepada Allah, Allah bagi dua kenikmatan. Surah Ar-Rahman. Apa dua kenikmatan? Di dunia dia rasakan kenikmatan dengan Allah, di akhirat di mana-mana alam pun, dalam barzah pun dia dapat nikmat dengan Allah. Khauf yang dimaksudkan itu khauf takut macam mana? Takut kita nak rasa ada keakuan mulai hari ini kita dah takut nak rasa ada keakuan diri, takut. Sebab apa? Kita semua ni hak Allah Ta'ala, tak ada satu hak kita. Jadi kita minta Allah, tolong ya Allah, macam mana Rasulullah SAW minta, iaitu minta jangan sampai diriku, aku yang mengurus walau sesaat. Kita nak Allah Ta'ala urus kita, diri kita, jangan kita walau sesaat. Itu Rasulullah SAW minta. Rasulullah SAW ni lagi tinggi, paling tinggi orang ada ilmu. Pun masih minta lagi, tolong ya Allah uruskan diri aku. Itu rahsia dia. Maknanya hidup kita selalu kita kena mohon pada Allah, aturlah diriku ya Allah. Bangun tidur ya, aturlah diriku ya Allah. Jangan bangunnya tidur terus kita fikir hantar anak, hantar cucu ni, hantar isteri, nak siapkan makan untuk suami. Jangan fikir tu dulu. Bangun ni ya Allah, atur diri aku dulu. Cuba ajar macam tu. Nak tidur bersama, ya Allah, aturlah diri aku, ya Allah. Kau bawa ke mana-mana pun aku nak rasa Engkau, ya Allah. Dalam mimpi aku rasa Engkau, ya. Tolong atur aku dalam mana pun tidur aku, ya Allah. Atur, amalkan tu. Dan amalkan masa sebelum nak tidur, jangan batal wuduk. Kalau boleh, jaga wuduk kita. Batal wuduk, ambil lagi. Batal wuduk. Tu. Supaya kita dapat, bila kita duduk dalam wuduk, kita ni akan didoakan oleh malaikat-malaikat. Bila doa malaikat-malaikat, kita sentiasa rasa dengan Allah, kita rasa kasihkan Allah. Jadi Allah ni, maknanya kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, maknanya keputusan daripada cerita ni dia pendekkan, ya. Maknanya Allah tu di mana sekarang ni? Ni saya nak soalan ni. Tadi semua tengok tadi muka muslimin-muslimat, cerah masa depan ni, faham. Alhamdulillah, bersemangat. Saya gembira, saya senang. Ya, ini dah ramai bagi saya. Biasanya ilmu-ilmu macam ni 2-3 orang je, tak ramai. Tapi alhamdulillah, pada petang yang mulia ni Allah kumpulkan kita semua dapat hidayatullah di sisi Allah. Dan Allah sempurnakan hidayah yang dah dibagi pada kita. Jadi kita tak payah lagi nak mencari Allah dan bertanya-tanya Allah tu di mana. Ya,
Sebab dah khabarkan di dalam Al-Quran. Zaman Rasulullah SAW ada orang hamba Allah bertanya pada Rasulullah, umat Nabi Muhammad tanya. Dia tanya macam mana Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawablah Muhammad, bahawasanya bila mereka bertanya tentang aku, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa sa'alaka, soal kepada engkau Muhammad berkenaan aku, katakan anni qarib, aku ni dekat. Ujibud da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli. Maknanya Allah Ta'ala kata, aku akan sahut apa saja engkau mohonkan, tapi engkau ikutlah arahanku, jangan ada rasa keakuan diri. Wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Jangan kau merasa ada keakuan diri, engkau ikut aja arahan aku, engkau akan rasakan aku ni lebih dekat dia. Manisnya hidup engkau nanti. Ya, orang yang zaman Rasulullah kan kuat ibadah. Dah sudah dia tanya, Allah ni macam mana ni, aku nak kenal macam mana. Allah tu dekat tak dengan diri kita masing-masing? Tapi kita tidak boleh tunjuk. Tapi Allah tu dekat. Dia berada kepada orang yang betul-betul buang keakuan dirinya. Memang betul pun. Bila kita dah buang keakuan diri, kita akan nampak yang ada hanya Allah. Kita tak ada dah, baru betul. La ilaha illallah, itulah hidayah, itulah kita bersyahadat. Asyhadu baru kita mengakui. Bukan sebut aja dengan mulut, mengakui dengan nyata yang ada hanya Allah. Rasulullah diutus untuk menyatakan mubina, iaitu supaya umat dia dapat Allah Ta'ala, dapat milik Allah Ta'ala, hilang keakuan dirinya. Itu yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, berita gembira. Jangan yang lain dulu, ataupun yang lain ada tak apa, teruskan, tapi yang ini kena pegang betul-betul sampai bila-bila. Ini kena pegang betul-betul, tuan-tuan. Jangan sampai kita tertipu dengan permainan dunia. Iblis lebih cerdik lagi ilmu lagi tinggi. Puluhan ribu tahun dulu dia beribadah dengan Allah, berapa lama dia. Tapi kena juga sebab mengaku ada di keakuan diri, habis dia. Dia sombong. Datanglah takabur, membesarkan diri dia, merendahkan Adam. Padahal Allah yang suruh hormat kepada Adam. Tapi dia bila tak kenal, dia rasa sombong, ada keakuan diri, dia kata, mana boleh aku lebih lama ibadah daripada Adam, macam mana aku nak hormat dia. Allah uji situ. Tapi kalau kita beribadah beribu tahun pun kita rasa bukan kita ibadah. Sebab kita kenal diri, yang beribadah tu adalah kudrat, kehendak Allah. Kita tak akan apa Allah tu kita akan buat. Sebab kita tak ada apa-apa benda pun yang boleh buat selama ni ibadah. Mengapa kita nak ingat-ingat kita yang buat? Itu semua hak Allah. Masalahnya kita tak mengaji kat sini, kita akan rasa kita, aku dah banyak buat ibadah ni, aku dah 10 kali pergi haji, pergi umrah ni, jadi dah banyak lah aku punya pahala ni. La haula wala quwwata illa billah. Allah bagi kita lebih banyak daripada tu, kita tak mampu nak bayar dengan amalan kita. 60 tahun kita ibadah, 2 biji mata yang Allah suruh ganti balik dalam hidup. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita nak bawa depan Allah amalan kita 60 tahun tu, kita nak banggakan dengan sebab ini, ya Allah, kau masukkan aku dengan surga sebab amalan aku 60 tahun. Maknanya tak kenal diri, tak kenal Allah lah tu. Biadab kita dengan Allah. Kat ke 60 tahun kau ibadah tu, mata yang kau dapat, ilmu yang kau dapat daripada siapa? Kudrat yang kau berdiri tu daripada kudrat siapa? Engkau nak mengaku ungkit pada aku dah buat 60 tahun. Malu tak? Kalau orang kenal diri, kenal Allah tu pasal dia namakan kekasih Allah. Sebab dia tak mau lagi ada keakuan diri dah. Semua ni cerita Allah, kisah-kisah Allah dalam hidup kita ni. Bahagia kita. Haji bahagia kita je. Sebelum kita wafat ni kita tahu bahawa kita ni sebenarnya mengikuti Allah, bukan Allah mengikuti kita. Kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita rasa kita apa-apa pun kita ada main peranan. Ya. Nanti kejap Kak Saifah. Nanti kejap. Saya dekat nak habis, memang saya nak bagi nanti. Ya, baik. Ya. Saya nak bagi siapa-siapa nak bagi pencerahan dalam YouTube ni, siapa yang nak berkongsi, silakan. Saya tak mau saya cakap, tak best. Saya nak semua ni ada sirullah. Semua ni ada rahsia Allah. Bukan saya ada. Semua kita bahagia bila kita kenal diri, cakaplah, berkongsi kita.
memberi pencerahan dan tolong-menolong untuk kita sama-sama mengesakan seperti mana Allah mengesakan. Ya, saya rasa cukup stop sampai sini dulu. Maknanya saya bagi berlaluan untuk yang mendengar ni tadi, apa yang kita rasakan sekarang ni, saya nak, maknanya ini semua daripada hidayatullah, bukan daripada saya. Jangan pandang saya, maknanya pandang ini daripada Allah. Saya berdoa selalu tiap malam, ya Allah tolong jangan bagi orang pandang saya, pandang muka saya, melainkan pandang nurmu ya Allah, supaya mereka tidak mensyirikkan Engkau dengan memandang aku ya Allah. Aku nak orang pandang aku, pandang Engkau ya Allah. Jangan syirikkan manusia ya Allah. Sebab kita bila pandang sesuatu, kita nampak sesuatu, kita tak nampak siapa yang menjadikan sesuatu tu, kita dah melakukan kesalahan besar. Kita dah salah gunakan penglihatan mata ni untuk melihat Allah. Jadi bukan saya ni Allah, tapi di sebalik tu tadi, siapa yang menggerakkan saya? Lidah saya bercakap. Wajah ni wajah ini, wajah tu wajhi lillazi fataras sama. Kita hadapkan sekalian wajah ni adalah wajah Allah. Sekalian alam bukan saya. Semua sekali ni wajah Allah. Satu je. Semuanya. Jangan semua ni kita pandang wajah pokok. Tak, tetap itu semua Allah yang jadikan wajah tu yang kita nampak. Bukan wajah pokok, wajah dia. Tapi saya menjadikan wajah tu adalah Allah. Kita nampak yang menjadikan wajah dia tu, kita nampak dahulu. Faham tak? Tukarkan. Tak apa, pelan-pelan tukarkan. Ya. Saya bagi pencerahan insya-Allah. Kita bagi mula pada kanan dulu Haji. Apa Haji nak ucapkan adik. Ya, biar sama-sama berkongsi je. Dapat Tak apa, cakap sikit tak apa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cukup dah. Mana kita rasa puas hati ke tak puas hati ke? Saya tu tak apa nak tanya. Tak betul. Tanya boleh, nak kongsi boleh. Apa yang Haji rasa? Cakap dulu siapa Haji? Saya bagi salam lah. Bagi pegang. Cakap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu soalan dia. Macam mana nak mantapkan iman kita? Selalunya bangun pagi, tengok TV, pakai orang perempuan pakai pendek, ada ke dosa tidak? Ya. Adik, boleh kata ni. Baik apa? Cakap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia rasa macam mana? Suka tak? Boleh faham tak? Faham? Alhamdulillah. Cukup. Tak apa. Adik kecil pun alhamdulillah boleh faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tanya. Seronok tak dengar ni? Seronok? Seronok. Boleh faham Faham. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan untuk bagaimanakah atau ada ke petua untuk kita mengenal Allah dalam diri kita sendiri tu? Ada apa, maksud saya macam cara-cara dia lah ataupun petua lah. Itu ya soalan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya rasa amat bersyukur pada petang ini kerana pertamanya saya dapat hadir, yang keduanya saya dapat Allah bagi. Ni masing-masing punya ada. Allah bagi rasa zuk, rasa asyik dengan Allah. saya dapat apa? Dapat bawa isteri saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas ni penceramah ni. Ustaz, saya ada nak tanya Ustaz. Apakah kunci pintu hati untuk terbuka? Walaupun kita dah selalu buat banyak dosa, tapi kita macam susah nak terima. Susah nak terima. Macam Kita tak boleh nak terima bila dah buat salah. Ke apa? kita macam tak sedar. Walaupun dah bertaubat. Rasa waktu bertaubat tu je. Selepas tu dah tak rasa buat lagi dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin al-mukasyafa wa ibnu fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah dapat kita bersama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka Allah Ta'ala letakkan kita di sini adalah disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak ke Melaka ni pun saya bukan daripada aturan saya sendiri, kan? Saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada pagi semalam sampai ke Kajang. Saya setakat Kajang je. Lepas isyak saya semayang, saya terus pengsan. Memang tak boleh nak buat apa dah. Saya tak ada daya upaya. Pagi ni baru saya bergerak. Saya memang sebab dah lama saya tak travel. Alhamdulillah. Jadi benda tu kita kena mainkan dalam kehidupan harian kita, bahawa kita ni tak ada apa-apa, tak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Itu kita tak ada daya upaya. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai manusia untuk kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dah lama saya tinggalkan. Saya sendiri yang tinggalkan. Saya duduk kat Melaka 2 tahun. Kan? Saya bertugas di Kem Terendak. Kan? Saya bertugas 2 tahun. Benda ni saya belajar juga, tapi saya tinggalkan benda ni. Alhamdulillah, tapi saya berhubung dengan guru juga, alhamdulillah. Berhubung dengan Ustaz Aziz. Berguru macam mana cara kita nak berhubung, adalah cara dia. Telefon dan sebagainya, bertanya khabar dan sebagainya. Itulah disebabkan dengan rahmat Allah tadi tu. Kan? Mana pun saya pergi Johor Bahru sendiri pun saya posting Johor Bahru, saya posting KL balik pun sama. Saya masih berhubung lagi sebab saya nakkan Allah. Mak saya doa anak yang soleh, mak saya doa. Mak saya sendiri doa. Macam Ustaz cakap tadi kan, ibu kita dengan nama ibu pun dah bergetar. Ini kan pula dengan nama Allah. Kan? Alhamdulillah kami diperkenalkan oleh Allah SWT dalam keadaan yang dikatakan Allah Ta'ala memperkenalkan diri Allah tu kepada kita disebabkan apa? Kita nakkan Allah. Sebab benda ni dah lama kita tinggalkan. Bayangkan. Kalau ini yang kita rasa amat berharga, pegang betul-betul. Sebab inilah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dikatakan Kiai Saleh sekalipun berperang masa 13 Mei pun dulu pun nampak perang terbang ke apa ke, saya tak tahu. Yang cerita yang tu semua tu, itu semua disebabkan oleh dialah bawa tauhid. Inilah yang dia bawa. Dia kenal diri dia, dia kenal Allah. Tak ada Wama Romaita is Romaita walakin Allah Roma. Dia tebas Cina ke, komunis ke, apa ke, kan, tak kisahlah siapa pun dengan musuh, tapi dia tak ada mengatakan diri dia yang hebat. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita bersambung malam ni, insyaAllah lebih lagi untuk dalam dari segi kalimah tauhid thayyibah ni, kalimah la ilaha illallah ni lebih dalam lagi. Bukanlah kata kita nak sebut la ilaha illallah hanya perkataan, tetapi di dalam la ilaha illallah tu apa dia? Menafikan segala keakuan diri kita. Segala kudrat kita ni, kita tak nak mengaku kudrat kita. Bergerak kita macam Ustaz cakap tadi, bergerak kita apa semua diperjalankan apa, semua menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Pertanyaan saya, setelah kita, macam mana kita nak praktikkan dalam kehidupan seharian kita untuk menafikan selain daripada Allah? Cara-cara, sebab kita
masa kita kebanyakannya dilalaikan. Jadi cara-cara macam mana tu sehingga hati kita sentiasa kepada mengingati Allah. Praktikal dia macam mana, Syekh? Itu saja. Terima kasih. Cakap aja Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah saya berpeluang untuk hadir ke majlis yang penuh barakah ini untuk menemani suami saya untuk pertama kalinya. Dan saya pun sebenarnya punya soalan yang sama, macam mana kita nak menghilangkan keakuan pada diri itu dan mengesahkan Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je lah. Senang, Alhamdulillah. Tenang. Tenang. Syukur pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya pun sama macam yang kedua-dua ni lah. Nak tahu macam mana cara macam mana cara kita nak yang macam tadilah. Nak tahulah. Alhamdulillah lah. Ada petang ni, Alhamdulillah dapat tahu macam ni kan. Seronok lah. Rasa tenang, rasa bahagia, rasa tujuan hidup tu. Yalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa tenang. Sebab okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita dipertemukan dalam majlis ini dengan gerak gerak daripada dia juga. Sedikit perkongsian daripada saya. Pada tahun 2010 lama dah kisah ni, 12 tahun. 2010 saya bekerja di Ceras, sekerja pejabat lawyer. Jadi memang banyak dokumen yang saya kena buat lah. Setiap hari balik rumah memang migraine. Naik bas, turun bas, tukar naik train. Lepas tu tunggu pula suami datang ambil, lambat. Memang jadi migraine lagi lah, bertambah migraine. Lepas tu balik rumah, hari-hari, memang boleh katakan hari-hari. Sampai saya mengadu, saya kata memang saya sakit kepala. Lepas tu suami saya kata, doa, ya Allah ya Tuhanku, kau uruskanlah diriku, aku tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Jadi saya kata cakap senang lah, cakap macam tu. Dalam hati lah, nak cakap mulut tak boleh kan. Lepas tu saya pun praktis, saya pergi kerja. Sepanjang perjalanan pergi kerja tu, ya Allah kau uruskanlah diriku, ya Allah aku tidak mampu nak urus diri sendiri, ya Allah. Nak urus kerja, nak urus rumah tangga semua ni. Saya pergi kerja, saya buat kerja tu macam tenang je. Dokumen pejabat lawyer ni, dia ada yang due date nak kerja. Lepas tu masuk pula dokumen yang nak kena settle hari tu. Setiap hari baik lambat. Jadi tapi saya rasa tenang. Lepas tu kita sentiasa berkehidupan dengan Allah. Jadi urusan harian kita ni yang kata kita tak kelam kabut. Tak kelam kabut, hati senang je. Lepas tu balik rumah tak cepat nak marah lah. Jadi baru 2 tahun lepas saya dengar daripada ustazah yang terkenal lah, dia ajar. Dia kata kita doa wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah ya Tuhanku, kau uruskanlah diriku. Yang ni saya dah dengar 10 tahun yang lalu. Jadi saya praktis. Bangun tidur je, terjaga daripada tidur, doa tu dulu. Memang jadi setiap hari tu urusan harian kita berjalan lancar. Kita pun sentiasa nak buat apa pun kita ingat Allah.
Itu saja pesan daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun nak berkongsi sedikit tentang kenal diri, kenal Allah ni. Jadi selepas saya pencen pada tahun 2012, jadi selama 5 tahun saya mencari ilmu yang dikatakan ilmu. Jadi bila mencari, di situ saya berjumpa dengan ilmu Wahabi, ilmu Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah. Tapi yang saya cari, saya tak jumpa apa yang saya cari. Dan menyebabkan 5 tahun tu saya rasa dunia tu berpusing-pusing. Di mana sebenarnya agama Allah tu? Kemudian akhirnya bila sentiasa bercakap, ya Allah, ya Tuhanku, aku mencari Engkau, ya Allah. Kenapa susah sangat mencari? Akhirnya ditunjukkan jalan satu demi satu dibukanya jalan, sehinggalah saya berjumpa YouTube Syekh Aziz yang diperkenalkan oleh anak saudara saya, Syekh Hafiz. Alhamdulillah, lepas tu barulah saya rasa dunia yang kelam menjadi terang. Alhamdulillah. Itulah perkongsian saya. Assalamualaikum. Saya tak ada apa nak cakap. Cuma saya faham dan tenanglah. Saya faham. Dan tolong doakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolonglah doakan saya dan adik-beradik saya. Ustaz, tolonglah doakan saya dan adik-beradik saya. Jadi anak yang soleh dan solehah. Saya nak sambung sedikit lagi. Apabila mendengar baik-baik perkataan daripada Cikgu Sa'diah, saya teringat kepada arwah kawan saya, Khairul Bariyah, yang baru meninggal sebulan yang lepas. Dia pernah berkongsi dan pernah di dalam talk sebelum ini, dia minta cara-cara untuk mendidik anak-anak soleh. Anak-anaknya berumur kurang daripada 1 tahun sehingga 13 tahun, 7 orang. Dia minta cara-cara untuk mendidik anak-anak ni mengenal Allah. Sebab awal din ma'rifatullah. Maknanya awal kejadian kita ni mengenal Allah. Jadi dari situ dia minta ustaz jelaskan. Maknanya daripada anak yang lahir ni kita jangan bagi video tengok YouTube, cerita-cerita kartun ke apa semua. Tapi kita bawa ke majlis-majlis macam ni, walaupun dia orang tak faham, Allah akan bagi kefahaman juga nanti. Jadi dalam majlis ini saya minta kita semua sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Khairul Bariyah. Terima kasih. Nak cakap juga, semasa saya dulu kecil-kecil, nenek saya selalu bawa saya ke majlis macam ni. Sampai sekarang pun saya suka pergi majlis-majlis macam ni kan. Sebab nenek saya suka bawa saya. Daripada kecil-kecil dulu bawa sana sini lah kan. Tak ada lah banyak-banyak ni kan. Jadi saya ni lah. Tu saya punya ni. Saya suka bawa anak-anak datang macam ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat bertemu dalam majlis ilmu pada petang ini. Pertama kali di Melaka sebenarnya. Jarang-jarang melawat ke negeri Melaka lah, pendek ceritanya. Jadi permulaan kehidupan saya ni sejak daripada awal sekolah rendah, saya banyak berhijrah daripada Pahang, Johor dan berpindah randah lah dari segi sekolah rendah pun. Jadi saya dah terdampar dekat Sarawak, pedalaman Sarawak pada tahun 2009, dan di situ tak ada talian. Tak ada talian telefon, hanya bulan dan bintang. Saya mengajar anak-anak yang bukan seagama. Jadi di situ talian terputus sebenarnya, talian bersama keluarga semua terputus. Jadi tawakal lah. Itulah permulaan pada tahun 2009. Kemudian perjalanan-perjalanan seterusnya tu kebanyakannya kira musafir. Terusnya pada 2016 saya umrah. Kemudian kat situ saya dapat masuk semua. Saya dapat apa yang saya hajat dekat situ. Alhamdulillah, nak solat depan multazam, nak lihat orang yang meninggal di belakang, kat mana tempat orang meninggal, kat mana imam solat, nak solat dalam pancur. Allah izin semua. Apa yang saya hajat terdetik tu Allah izin. Kemudian doa saya kat situ, siapa dekatkan saya dengan siapa yang dekat dengan Allah, dekatkan dengan Rasulullah, dekatkan dengan saya. Itu saja. Saya tak nampak siapa pun. Saya tak pernah bayangkan siapa, rupa dan apa juga saya tak pernah fikir. Di situ saya kata siapa yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan saya. Saya tak pilih. Saya cakap macam tu. Itulah. Saya pun aturan dan susunan dia cantik. Yang saya boleh katakan, dan sahabat saya Khairul Bariah itulah kawan yang mempertemukan sahabat syurga, di mana saat kematian ni pun saya dapat mandikan jenazah arwah. Dan pada hari itu Habib Al-Mustafa bertandang sampaikan salam takziah, dan beliau ucapkan takziah dan juga ucapkan tahniah sebab dia isteri yang solehah. Jadi permulaan dan perakhiran arwah sebagai seorang sahabat dengan meninggalkan 7 orang anak, Masya Allah, tak mungkin kalau kita tengok dengan mata kasar, tapi hati anak-anak mereka tu kuat. Bagaimana asuhan didikan anak-anak tu, ibu ayah sangat cantik. Jadi dari situ hijrah saya dah mula, bila saya dah mula terbitkan sebuah karya-karya saya tentang hijrah. Apa saja pun saya kaitkan dengan Allah. Ajar anak murid pun semuanya tentang Allah. Jadi biasakan kat situ, saya pun tak perasan sebenarnya laluan-laluan tu Allah dah buka perlahan-perlahan, sikit-sikit. Macam tu saja. Akhirnya nampaklah ujian-ujian tu sebenarnya manis. Cuma kita tak nampak pada awal, gelombang ke, taufan ke, kita tak nampak. Tapi akhirnya kita nampak yang dari satu sudut tu ada hikmah, ada manis yang kita rasa dekat. Kalau kita sebut nama Rasulullah pun kita dah sebab, kita tak tahu nak cakap macam mana dah lah. Kalau kita boleh merintih apa jua dekat dia, di lubuk hati, kita dah tak mampu dah. Kita nak cerita pada manusia pun kita tahu benda ni akan cerita, contohnya saya seorang guru kan, kita cerita apa saja pada manusia, yang akan patah balik pada pendengaran kita tu sesuatu yang kadang-kadang kita tak nak lah anak-anak murid kita macam tu. Jadi kita lah sebagai guru, sebagai pendidik, semua tu ajak anak-anak murid. Alhamdulillah, boleh nampak lah perjalanan-perjalanan yang Allah susun. Daripada saya kecil dah terbiasa dengan surau, dah terbiasa dengan masjid, dah terbiasa dibawa kan, dah merata-rata daripada Kedah, Perlis, Pahang, merata tempat saya sekolah. Kemudian akhirnya menemukan sesuatu yang indah lah, walaupun cabaran memang banyak sebab kita musafir je, hanya singgah sana, singgah sini ujian. Tapi musafir tu akhirnya kita sampai. Tak semua orang boleh ikut, tak semua orang boleh pandang. Ada orang memandang yang
asyiknya dengan dunia, tapi dari satu sudut kita akan membumi, kita akan kembali ke bumi. Jadi saya nampak saya nak terbang, saya akan ke bumi juga. Jadi kita nampak sekarang ni cabaran untuk ibu ayah, cabaran untuk guru-guru, cabaran untuk mendidiklah anak-anak kita. Sebab cabaran hari ini kita kerja sebab kita nak duit. Kita kerja, kita nak selesa kehidupan. Tapi itulah kita kena didik anak-anak kita supaya itu bekal kita yang penting untuk kehidupan akhir lah. Sebab kita dah sampai puncaknya akhir. Jadi mudah-mudahan adik-adik, anak-anak yang ada kat sini sentiasa ingat Allah. Pegang pensil pun, ya Allah, pensil ni siapa yang buat? Macam tu lah. Saya terdetik semalam, Noh, anak arwah Baria. Cikgu Syikin, siapa yang buat nasi goreng tu? Lepas tu saya cakap, Ustaz Aziz lah buatkan nasi goreng tu. Bukanlah Allah yang buat. Saya dah terdetik, ya Allah, anak ni Cikgu Syikin, siapa yang ni? Allah yang buat. Jadi anak kecil 7 tahun, 6 tahun dah nampak Allah dahulu daripada makhluk. Jadi di situ didikan Abi dan Umi memang terbaik lah. Dia didik anak-anak asuhan dengan ilmu. Itu sajalah perkongsian dan terima kasih menerima kedatangan ke Melaka pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita tadi semuanya itu daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan Allah. Ini semua bukan kita punya perkataan, semua perkataan-perkataan yang suci daripada kalimat-kalimat yang kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang kita ucap semua tadi je. Sebab apa? Tak lain, kita datang sini kita nakkan Allah. Maka bila kita nakkan Allah, maknanya kita nakkan Allah. Siapa yang gerakkan supaya kita nakkan Allah tu? Siapa? Allah. Makna kita ni lintasan kita lintasan yang suci. Sebab kita dapat lintasan yang suci, nakkan Allah, itu datangnya daripada Allah juga. Supaya menyaksikan yang bahawasanya yang menyembah Allah, yang memuji Allah, yang mengesakan Allah hanya Allah, bukan kita. Betul? Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dah tahu ada tujuan sebenar dah. Cuma kita nak mantapkan lagi, kita kena selalu duduk dengan orang-orang ahli Allah, duduk dalam pasukan ni tadi. Kalau ahli mancing, duduk dengan ahli mancing. Supaya kita tahu masalah kat dalam laut tu macam mana. Lah rintangan-rintangan dia dan macam mana nak mengatasinya. Orang yang ahli-ahli laut akan tahu, tunjukkan cara-caranya. Jadi kalau kita belajar ni, kita duduk dengan ahli Allah. Jangan duduk pada orang yang ahli jahil pada Allah. Lagi teruk kita jadinya. Baru kita nak berangkak. Baru kita nak cecah air ke laut, nak berlayar ni. Dah sangkut lah kita, lemah semangat kita. Dia kata sesat lah, dia kata tak betul lah. Mana ada orang ceramah kat masjid surau, ada macam ni punya ceramah. Mana boleh, saya pun tak boleh masuk masjid surau. Ini Alhamdulillah, Allah izinkan. Sebab dia orang menolak. Yang menolak dia bukan orang lain, orang beragama sama dengan kita juga. Sebab dia rasa macam dia dah pandai dah. Dia dah kenal Allah, padahal dia hanya menyebut nama Allah. Tak apalah, kita tinggalkan dulu. Kita berbalik kepada soalan Tuan Haji apa tadi? Masa iman. Nak mantapkan iman dia tadi. Sekarang ni kurang mantap lah. Itulah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Ni Rasulullah, saya terus kepada Rasulullahnya. Ya. Pasal perkataan Rasulullah tu memang perkataan daripada Allah. Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian dengan aksiru min qauli la ilaha illallah. Kita perbanyakkan. Jangan sekadar perbanyakkan maknanya membaca, menyebut la ilaha illallah, bukan tu saja, dengan tafakkaru sekali. Makna tafakkaru tu, kita lihat, katalah Tuan Haji, kat rumah Tuan Haji tu ada kipas, ada lampu, ada apa lagi? Aircon, apa lagi? Ajakkan semua itu la ilaha illallah. Ajakkan semua apa yang kita lihat tu la ilaha illallah. Jadi kita terbiasa masuk rumah kita, kita nampak semua tu berzikir la ilaha illallah. Sebab apa makna la ilaha illallah? Nafi semua aku ni tak ada. Nanti
kipas tu mengaku aku tak ada lah, yang ada hanya Allah. Kipas tu dah, kita dah ajakkan dia berzikir la ilaha illallah. Mantap tak iman kita? Kita hanya nampak itu yang mudah haji. Haji tukarkan. Songkok haji ke, janggut haji ke, seluar haji ke tu, semua ni jangan pandang baju lagi dah. Kita nampak ni dia daripada pokok kapas Kapas jadi benang jadi kain jadi baju. Jadi kita nampak terus yang jadikan pokok kapas tu siapa? Benih dia. Jadi terus direct nampak itu dia katakan nampak Allah. Kita ajar diri kita. Songkok kita nampak dia berzikir la ilallah. Sebab apa? Kita tahu songkok ni material dia daripada mana? Tetap daripada kita kaji tetap tak ada satu aluz zarah pun daripada makhluk. Semuanya. Toyota, siapa pakai kereta Toyota? Siapa pakai Mavi? Cuba kita tengok semua kereta Mavi ni, material dia tu siapa yang jadikan? La ilaha tak ada, yang ada hanya kalau kita nampak tu lagi kenderaan Mavi lagi, kita belum lagi kenal. Kenderaan tu dah nama kenderaan Allah dah. Betul? Tak ada ni Mahathir punya idea lah buat ni. Mahathir tu dapat idea ni daripada mana? Mereka tu dapat ilmu cantum-cantum daripada mana? Daripada mana ilmu tu? Tak ada satu pun daripada makhluk, betul? Jadi kita dah potong semua dah. Apa yang kita nampak semua daripada Allah. Jadi kita harus nampak Allah dahulu. Jadi kita hajakkan semua tu sebenarnya mereka berzikir, kita tak dengar. Jadi kita yakinkan balik, kita tahu benda tu berzikir. Nanti baru mantap diri kita, baru kita tahu semuanya berzikir mengatakan yang ada hanya Allah lah rupanya. Sekalian alam ni Allah jadikan 7 lapis langit, 7 inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah bagi tahu sesungguhnya aku bersumpah penciptaan aku ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, penggantian siang dan malam seisi-isinya untuk apa? La ayatin liulil albab. La ayatin supaya jadi ayat menyatakan aku itulah orang yang pandai. Allah tu maha pandai. Kata kita pandai itu dah tak boleh dinafikan. Kalau profesor tu guru dia iktirafkan profesor tu belum pandai lagi. Tapi Allah yang maha hakim, maha bijaksana kata kita pandai adalah ia melihat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisinya pergantian siang dan malam, ayat-ayat yang menyatakan yang wujud hanya Allah. Kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Kita tak nyaksikan lain lagi dah. Sekian dah. Itu Allah kata orang yang bijak. Duduk dan bijak ni iman kita akan bertambah kuat. Tak nampak lain gelas, tak nampak apa, tak nampak. Semua Allah punya, tak nampak lain. Dan sesungguhnya semua yang Allah jadikan adalah berzikir nak menyatakan yang ada hanya Allah. Air itu berzikir la ilaha illallah. Aku ni tak ada, yang ada hanya Allah. Kita nampak gelas ni berzikir la ilallah, yang ada hanya Allah. Semua ni Allah yang jadikan, semuanya berzikir. Kita tak tahu cara dia berzikir. Yang piring-piring punya cara, yang ni cawan-cawan punya, yang tutup ni cara, semuanya Allah yang tahu cara mereka punya tugas. Jangan kita pandang hina gelas. Jangan kita pandang segala yang Allah ciptakan ni, jangan kita pandang hina. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tak ada satu pun halus zarah abuk sekalipun, tak ada sia-sia. Tak ada sia-sia Allah jadikan. Tu. Kita angkat batu bawah ada cacing. Apalah guna kau duduk bawah batu ni cacing? Jangan. Nabi Daud dah kena. Cacing tu bercakap dengan Nabi Daud. Kau tahu Nabi Daud, aku ni bila timbul matahari, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Bila matahari jatuh nak malam, aku mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallim, berselawat sampai timbul balik matahari naik. Itulah kerja aku Allah bagi. Tak sia-sia. Menangis Nabi Daud. Jadi kita jangan pandang hina sesiapa pun. Sebab masing-masing ada Allah Ta'ala bagi tugas. Itu orang marah dengan saya. Saya cakap dengan orang, pernah tak kita Al-Fatihah dengan Iblis? Marah orang dengan saya. Mana tak ni, dia tak pernah pun Al-Fatihah dengan Iblis. Tak pernah terima kasih kita dengan Iblis. Betul? Sebab kita tanamkan rasa kebencian tu adalah sifat yang dibenci oleh Allah.
Dia ciptakan iblis bukan suruh benci iblis, suruh dia berhati-hati. Jangan ikut cara dia. Kerana dia bawa watak apa Allah bagi? Watak sesat. Takbur lah, sombong lah. Jadi kita dah tahu dah. Janganlah hina dia. Janganlah suruh dia bertaubat. Cuma kita bersyukurlah sebab apa? Dia membawa watak itu untuk nyedarkan kita. Kita nak watak macam tu. Dia pun tak nak watak macam tu. Tapi siapa bagi dia watak gitu? Ke ada DG Selcom yang bagi watak kat iblis? Ada? Mana ada, tetap Allah. Kita watak kita apa? Kita tak tahu watak kita Allah bagi apa. Mengesakan Allah seperti mana ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengesakan Allah dan juga menunjukkan khuluqin azim, akhlak yang baik, tak boleh hina siapa-siapa, tak ada keakuan diri. La ilaha tak, jangan ada rasa keakuan diri. Kalau ada keakuan diri, kita mau sombong, ria, takbur, berat badan kita nanti. Ibaratnya jadi burung tak ada sayap, tak boleh terbang sebab ada keakuan diri. Tapi bila tak ada keakuan diri, kita mengharap wa raja'na ilallah. Kita harap Allah aja boleh terbangkan kita. Kita harap dan juga harap kita dan juga betul-betul kemahuan kita Allah aja. Jadi dua sayap baru boleh terbang. Jadi apa pun sebab kita adalah Allah yang bawa kita, bukan kita yang memaksa Allah. Itu adab-adab dia. Kita tak ada keakuan diri. Tu tadi soalan Haji, insya-Allah je. Insya-Allah. Adik tadi apa tadi soalan? Tak ada lah. Tadi Haji dah ada. Abang tadi apa soalan abang tadi? Nak lebih mantap kali. Itulah salah satu tadi macam tu. Sama maknanya soalan apa, jawapan dia satu tapi pecah kepada faham tu. Anak-anak kalau nak makan kan, anak-anak kita kecil-kecil kan, kita makan dengan anak-anak kita baca doa lah. Ni makan ni untuk apa nak? Sebelum kita baca doa kita. Makan untuk kuat. Bukan. Kita makan supaya kita dapat betul-betul mengesakan Allah. Kita ajar anak kita. Betul-betul dapat mentauhidkan Allah. Saja. Kita makan cahaya iman. Kita makan ni cahaya iman supaya jadi iman. Macam cakap. Nak iman. Iman kita bertambah kuat. Bertambah lagi kita yakin kepada Allah. Pada hidup kita ni disusun oleh Allah. Itu cara kita makan tadi. Jadi kekuatan tu tadi. Bukan kekuatan untuk buat yang ini tadi, kekuatan kita untuk mengesakan Allah. Tu ajar anak. Nak didik anak begitu. Itu salah satu cara dia. Dan banyak cara-cara lain lah lagi. Jadi itu soalan tu dah. Adik tadi apa, Dik? Untuk kunci untuk membuka tujuan. Adik ada baca doa tak? Maknanya kita nak mulakan sesuatu tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah tu sebenarnya kita tak ada, yang ada hanya Allah. Itu dah membuka adik. Bila adik sebut aja nama bismillah aja, makna adik tak nak nama lain, itu dah buka adik. Nanti kalau apa ni saya bagi yang lain-lain, nanti kita tak berapa nak faham. Cukup adik baca bismillah tu makna adik dah buka hati. Sebab siapa yang suruh menyebut nama Allah tu? Yang suruh kita sebut nama Allah tu siapa? Adik ingat tu, aku ni buat baik, siapa yang suruh? Engkau ya Allah. Terbuka tak? Terbuka tu tujuan dia nak nampak Allah kan? Yakin kepada Allah, betul? Itulah dia. Adik pegang tu je. Bismillah je adik ingat. Dah terbuka dah. Maknanya Allah tak pernah tinggalkan kita. Terbuka tak kita dengan Allah? Nampak tak kita dengan Allah jelas? Sebab Allah pernah tak tinggalkan kita? Pernah tak berpaling? Kita yang menutupi kerana apa? Kerana kita tidak yakin. Padahal Allah pernah tak tinggalkan kita? Pernah apa berpaling pada kita? Tak pernah, adik. Tak pernah. Kita yang off, Allah on ni lampu, kita yang off tutup kan. Jadi hidayah tu sentiasa terbuka. Mata hati kita sentiasa disulur oleh Allah, tetapi kita menutupi dengan jahil kita pada Allah. Kita tak faham. Allah bagi kita cahaya, kita kata buat-buat tak nampak, kita rasa tertutup. Tapi bila kita ingat, kita tahu bahawa Allah tak pernah tinggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma
qala. Allah tak pernah sekali pun tinggalkan kita, tak pernah sedetik berpaling pada kita. Itu makna ayat ma wadda'aka rabb, bukan wa ma qala ad-duha. Kan? Itu adik praktiskan, adik akan dapat rasa sendiri bahawasanya pintu hidayah Allah sentiasa terbuka, tak pernah tutup. Hanya kita dah lama biarkan cermin-cermin kekotoran tu melekat, jadi cahaya tu tak dapat menyuluh pada kita disebabkan kita punya maksiat-maksiat tadi. Ya? Jadi kita cuma hilangkan istighfar, menyesali, supaya minta pada Allah kita ni ada sifat menyesal, serik, tak nak buat lagi kesalahan tu tadi. Di situ Allah akan bersihkan cermin-cermin kita untuk yang cahaya tu sentiasa menyuluh sebenarnya. Jadi kita tutupi dengan perkara-perkara tu, mazumah tu tadi, tercela tu tadi. Dengan itu jadi di cermin kita ni, kolbun kita ni ada cermin tu tadi tertutup. Padahal dia cahaya selalu, tapi kita tutup dengan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang lalai, keakuan diri, maka dia tertutup. Boleh dia InsyaAllah. Boleh faham. Tadi lagi satu Puan apa? Apa tadi lupa dah saya. Ya. Betul, bagus soalan tu. Jadi itu juga tadi daripada apa yang saya dah ucapkan tadi dari sisi Allah, itu juga cara dia. Ya, maknanya sekarang ni lebih kita tekankan sekarang ni. Bila kita dah diperkenalkan oleh Allah diri Allah kepada kita, Allah yang tahu perkenalkan dirinya kepada hamba-Nya. Saya tak tahu. Jadi apa yang diucap sekarang ni daripada Allah, maknanya Pak Haji muslimin muslimat yang dihormati kena tahu ini daripada Allah. Maka itu tadi saya cakap, setiap apa yang ada pada diri kita, dalam diri kita, wa fi anfusikum, kita bawakan bukan aku, Allah. Bukan diri aku, Allah. Tukarkan situ. Dan di luar nanti kita akan nampak apa pun kita tukar. Engkau ya Allah, engkau ya Allah. Semua engkau punya ya Allah. Apa aja yang bersangkutan sekalian alam ni, yang nampak di luar dan di dalam, semua kita tukarkan kepada yang ada hanya Allah. Itu cara nak praktiskan dia. Dan kita kena ingat itu semua atas izin Allah. Kita ingat kat dia tu semua atas izin Allah. Dan apa yang diperlihatkan pada kita atas izin Allah. Dan kita melihat dengan penglihatan Allah bahawa kita tak ada penglihatan. Bahawa yang kita lihat dari penglihatan Allah tu, maka kita akan nampak dia lah, tak ada yang lain. Kita praktiskan tu. Kita bawa dalam kehidupan. Kalau orang tarikat Nasyabandi ke Qadari ke Samaniyah dan tarikat-tarikat lain, dia suruh anak-anak murid dia tengah malam bersolok 40 hari ke 13 hari ke, jangan keluar tiap-tiap malam. Pukul 5 pukul lepas isyak pukul 9.30 sampai pukul lepas subuh baru keluar. Ada yang dia terus berhari-hari duduk, waktu solat keluar berjemaah, lepas tu duduk balik dalam kelambu ke dalam liang lahat ke. Itu untuk didik cara rohani, yang cara tarikat. Tapi kalau cara kita dah bercampur masyarakat, kata Rasulullah, kita tukarkan dalam kehidupan kita cepat. Nampak beg tu kita nampak cepat. Aku dah nampak beg, salah lah pandangan aku. Sebenarnya beg ni daripada kulit ni daripada lembu ni Allah jadikan. Kenapa aku tak nampak Allah dahulu ni? Aku dah tak betul ni. Lawankan dia supaya kita duduk balik yang kita tak nampak beg tadi, kita tak nak. Kita nampak Allah dahulu. Bukan beg tu Allah. Tapi kita tukarkan beg tu dari kulit tu daripada lembu kan. Katalah kan. Lembu tu siapa jadikan? Jadi yang kita nampak yang jadikan tu tadi. Kalau profesor dia ajar dia punya anak murid yang mana yang dah dapat sijil profesor, guru dia tadi, guru profesor tu uji. Dia ambil lighter, dia buka. Kamu semua profesor nampak tak ni apa ni? Semua yang dapat PhD tadi api. Salah kamu. Tak lulus lagi kamu punya sijil PhD tu. Kau nampak api lagi pula. Nampak panas lah. Okay. Maknanya itu murid yang bagus. Dia tak nampak api, dia nampak panas. Tapi kita lebih bagus lagi. Allah Ta'ala kata kita lebih bijak lagi. Tafakaruna fi khalqis sama wati. Kita nampak 7 lapis langit, 7 lapis seisinya ganti siang dan malam. Kita nampak hanya Allah yang pencipta sekalian Allah. Itu bijak, paling bijak kata Allah.
Tak ada orang bijak lagi. Jadi jadilah kita orang yang bijak di sisi Allah, iaitu tak nampak yang lain, tak ada diri kita, yang ada hanya Allah Subhanahu taala. Boleh aja ya? Boleh ya? Insya-Allah. Lagi apa soalan lagi tadi? Ada lagi soalan tadi ya? Tak ada. Alhamdulillah, kita rasa cukup dulu sini, nanti kita sambung lagi insya-Allah ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.